A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu sekali lagi dengan Ustaz pada video kali ini untuk kita sambung kembali bab al-mushtaqat. Baik. Jadi ada di kalangan anak murid Ustaz sebelum Ustaz masuk sirah mubalaghah, kita terangkan isim fa'il, isim maf'ul dan isim dan sifat musyabahah. Ada sebahagian yang terkeliru dengan i'rab fa'il, dengan i'rab maf'ulun bih, sebegitu. Jadi apabila kita sebut isim fa'il, apabila kita sebut isim maf'ul, isim fa'il dan isim maf'ul adalah perbahasan dalam ilmu saraf. Perbahasan saraf maknanya kita tengok perkataan demi perkataan. Tapi kalau kita sebut suatu perkataan dari segi i'rab fa'il ataupun kita tengok daraba Muhammadun kalban. Kalban tu jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub bil fathah. Jadi maf'ulun bih dan fa'il itu adalah perbahasan nahwu. Apabila kita tengok dalam jumlah dalam satu ayat, itu adalah perbezaan antara fa'il dengan isim fa'il. Jadi sekarang ni kita cerita pasal isim fa'il, cerita pasal saraf. Okey, baik. Jadi jangan keliru. Jangan kita pening kepala bila sebut isim fa'il itu pasal saraf, pasal mushtaqat. Tapi kalau fa'il, lepas daripada fa'il iaitu isim yang menunjukkan kepada pembuat sesuatu kata kerja, fa'il yang membuat sesuatu perbuatan, maka itu perbahasan dalam ilmu nahwu. Okey, baik. Jadi kita sambung perbahasan kita dalam al-mushtaqat. Baik, selepas daripada fa'il, selepas daripada isim fa'il, selepas daripada isim maf'ul, selepas daripada sifat musyabahah, kita masuk kepada sirah al-mubalaghah. Sirah mubalaghah ni apa? Bentuk yang bersangatan yang maksud dia punya, kalau kita terjemahkan bahasa Melayu, merupakan kata nama yang membawa maksud sifat yang bersangatan. Maksudnya bersangatan. Kalau kita kata dia ni pemurah, sangat pemurah. Kalau kita kata dia ni baik, dia sangat baik. Ini sirah mubalaghah. Dalam bahasa Melayu seperti ditambah maha sebelumnya. Kalau baik tu maha baik, kalau cantik maha cantik, kalau indah maha indah. Ini sirah maksud perkataan sirah mubalaghah. Jadi kalau daripada kata kerja, cara menukar fi'il kepada sirah mubalaghah, jadi kalau tukar daripada fa'ala jadi wazan sirah mubalaghah ni, jadi membawa maksud yang bersangatan. Okey, baik. Jadi kita tengok dia ada 3 wazan yang utama. Yang pertama fa'ilun. Wazan fa'ilun iaitu ditambah huruf ya, ditambah huruf ya sebelum huruf lam. Jadi daripada alamah jadi alimun, daripada rahimah jadi rahimun. Begitu juga dengan wazan yang kedua fa'ulun. Daripada ghafarah jadi fa'ulun, dia tambah waw sebelum huruf akhir, jadilah ghafurun. Begitu juga dengan syakara, jadi syakurun. Jadi ditambah huruf waw sebelum huruf akhir. Begitu juga yang ketiga fa'al. Fa'al iaitu ditambah tasydid pada huruf yang kedua dan ditambah alif sebelum akhir. Ini ada 2 penambahan kat sini. Jadi kalau qahara jadi qahhar, kalau jabara jadi jabbar. Okey, baik. Jadi kalau nak mudahnya sirah mubalaghah ni apa? Dalam Asmaul Husna semua sirah mubalaghah. Dalam Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim tu kan, Al-Jabbar, Al-Ghafur, jadi Al-Alim, semua ni adalah dalam Asmaul Husna tu adalah sirah mubalaghah. Sebab semua sifat-sifat bersangatan, indah bersangatan, kasih sayang tu semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya isim tafdil. Isim tafdil ni apa pula? Isim tafdil merupakan kata nama yang bawa maksud pembandingan yang lebih baik, seperti lebih besar dan lebih cantik. Jadi isim tafdil ni apa? Kalau kita tukarkan satu kata kerja tu jadi isim tafdil, dia membawa maksud kata nama yang bermaksud lebih, maksud lebih baik. Contohnya kalau kabarah kita jadikan isim tafdil iaitu akbaru, akbaru, maka dia membawa maksud lebih besar. Kalau jamalah kita buat atas wazan isim tafdil, dia jadi ajmalu, lebih cantik. Baik. Jadi cara menukar fi'il kepada isim tafdil, dia senang je, dia wazan af'ala. Wazan af'ala. Af'ala, wazan af'alu. Menunjukkan sifat dia bukan menunjukkan sifat ni, Ustaz tersilap ni. Dia ini menunjukkan lebih, menunjukkan lebih lebih bersangatan, lebih bersangatan daripada satu pihak satu lagi.
Kalau kita buat fadolah baik. Kalau afdol, dia lebih baik. Jadi selalunya orang tertukar. Kalau wazan af'alu ni dia tukar dengan wazan af'ala. Wazan af'ala dalam fi'il madhi untuk sulasi mazid biharfin. Selalunya akan tertukar kat situ. Jadi kena tengok pada konteks ayat. Kena tengok pada konteks ayat. Ni af'alu untuk isim tafdil ke ataupun af'ala fi'il madhi. Jadi kena tengok kepada bentuk struktur ayat tersebut. Baik. Seterusnya isim zaman dan isim makan. Isim zaman wa isim makan. Apa dia isim zaman wa isim makan? Isim zaman merupakan kata nama yang menunjukkan masa perbuatan dibuat. Manakala isim makan merupakan kata nama yang menunjukkan tempat perbuatan dibuat. Baik, jadi isim zaman menunjukkan tempat perbuatan. Isim zaman masa perbuatan, perbuatan itu dibuat. Jadi cara menukar dia senang je. Kalau fa'il madhi sulasi mujarrad ditambah dengan mim yang berbaris atas. Jadi kalau tambah sebelum huruf pertama, dibariskan kasrah sebelum huruf akhir. Contohnya wa'ada jadi mau'id. Jadi wa'ada ni kita tambah mim dan sebelum akhir baris bawah jadi mau'id. Kalau jalasa tambah mim fathah sebelum akhir baris bawah jadi majlis. Ni biasa kita. Jadi kalau mau'id ni kalau wa'ada janji. Kalau mau'id membawa maksud apa? Tempat janji ataupun masa berjanji. Kalau majlis tempat duduk ataupun masa duduk. Jadi dua boleh jadi isim zaman atau isim makan. Tu kalau fa'il sulasi mujarrad. Kalau fa'il madhi sulasi mazid, dia ni cara dia macam mana? Cara dia sama macam isim maf'ul juga. Sama macam isim maf'ul juga. Senang aja. Fa'il mudhari'. Lepas tu huruf ya tu tukar jadi mim dhammah. Lepas tu sebelum akhir baris fathah. Contohnya altaqa, yaltaqiyu, multaqa. Qawala, yuqawilu, muqawwalun. Dia terus dibariskan fathah sebelum huruf akhir. Okey, baik. Seterusnya isim alat. Isim alat merupakan kata nama yang menunjukkan kepada alat. Menunjukkan alat kepada fa'il itu. Contohnya kalau buka, kita tukarkan kepada isim alat, dia bawa maksud pembuka. Dia cari pembuka. Kalau kita buat untuk tutup, jadilah alat untuk menutup. Kalau alat itu untuk menghalang, dia jadilah kalau contoh satara, dia jadilah alat untuk menghalang. Jadi cara menukar fa'il kepada isim alat, dia ada yang wazan utamanya ada 3. Wazan utama ada 3 iaitu mif'al, mif'alatun, mif'alun. Mif'alun tambah mim baris bawah, mif'alatun tambah mim baris bawah dengan ta marbutah. Yang ketiga mim baris bawah dan huruf alif sebelum akhir. Ini adalah wazan asas. Dan pada zaman moden kita orang Arab dah tambahkan lagi 2 wazan iaitu fa'al, fa'alatun. Yang pertama dia tambahkan tasydid pada huruf kedua. Dan dia tambahkan alif sebelum akhir. Dan yang ketiga dia tambahkan tasydid pada huruf kedua dan alif sebelum akhir dan tambahkan ta marbutah. Begitu. Yang seterusnya fi'alun. Fi'alun iaitu huruf pertama dibariskan bawah, sebelum akhir dibariskan sebelum akhir ditambah dengan huruf alif. Okey, baik. Jadi contohnya mif'alun qawa jadi miqwa, barada jadi mibrad, mif'alatun satara jadi mistaratun. Satara ni garis, menggaris, mistaratun jadilah alat untuk menggariskan iaitu pembaris. Begitu juga dengan taraqa, mengetuk, mitraqah jadilah pengetuk, alat untuk mengetuk. Mif'al, jadi mif'al untuk contohnya fatahah jadi miftah. Jadi daripada fatahah jadi membuka jadi miftah, alat untuk membuka iaitu kunci. Sabaha terang, waktu pagi lah sabaha ni terang. Misbah jadilah alat untuk menerangi iaitu lampu.
Okey, baik. Wazan fa'al, wazan fa'alatun, wazan fi'al ni adalah perkara-perkara alat-alat yang ada zaman moden. Yang ada zaman moden. Jadi contohnya barada barat, jadilah barada sejuk, barat ni penyejuk. Kalau sahana ni panas, sahan pemanas, alat pemanas. Ghasalah membasuh. Ghasalah tukar je ghasalah jadi mesin basuh. Salajah salji. Salajah jadilah mesin buat salji, peti sejuk. Jadi dia perkara-perkara moden, untuk alat-alat moden, senangnya. Okey, fi'al hazama jadi hizamun, tali pinggang. Satara menutup, sitarun jadilah benda yang menutup iaitu langsir. Okey, baik. Jadi ini dia mustaqat untuk kita ingat, kita bezakan. Okey, baik, kita tengok kepada buku teks. Kita tengok kepada buku teks al-mustaqat ta'ammul al-amsilatul atiyah. Tengok contoh-contoh yang berikut. Nombor 1, mauqi'ul web jamilun. Mauqi' web jamilun, laman web itu cantik. Jamilun. Jadi jamilun kat sini dia dah merahkan dah. Jadi jamil ni kita atas wazan fa'ilun. Jadi fa'ilun dia sama ada sifat musyabahah ataupun sirah mubalarah kan, tapi kat sini dia jadi sifat. Jadi sifat iaitu sifat yang cantik. Nombor 2, al-musyarikuna fil musabaqati masrurun. Orang-orang yang menyertai musabaqah itu dalam keadaan yang gembira. Maka al-musyarikun ini dia ni isim, dia ni isim fa'il. Atau wazan dia punya fa'il madi dia iaitu syaraka. Syaraka yusyariku musyarikun. Musyarikun. Lepas tu dia jamakkan, dia jadilah musyarikuna. Jadi baik. Masruruna. Masruruna ni isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Cuma sebab musyarikuna jamak, jadi masrurun pun dia jamak, kena tambah waw nun. Fatahna mukabbir sauti litakuna qira'atu masmu'atan wadihatan. Jadi fatahna mukabbir saut. Mukabbir saut ni adalah penguat suara. Dia ni atau wazan isim, isim fa'il. Tapi kat sini sebenarnya dia jadi isim alat lah, dia jadi mikrofon. Kemudian masmu'atun. Masmu'atun asal wazan maf'ul. Kalau maf'ul tu maksudnya isim maf'ul. Wadihatan. Wadihatan atas wazan isim fa'il iaitu fa'ilun. Okey, innallaha sami'un alim fa'alul lima yurid. Sami'un alimun fa'al. Jadi ini adalah sirah mubalarah, sebab Allah Taala itu Maha mendengar, Maha mengetahui dan Maha mampu untuk melakukan. Nombor 5, al-baridul elektroniyyu asra'u minal baridil adi. Email lebih laju daripada surat biasa. Jadi asra'u. Asra'u ni dia jadi isim tafdil atau wazan af'alu. Nombor 6, al-internet mahzanul lil maklumat. Internet itu tempat simpanan maklumat. Jadi bila tempat simpanan, dia jadi isim makan. Nombor 7, mau'iduna alal internet ba'da solatil jum'ah. Masa perjanjian kita di internet selepas solat Jumaat. Maka kalau masa perjanjian mau'id, lepas tu dia tambah dengan domain nahnu ni, jadilah mau'iduna. Jadilah mau'iduna. Jadi bila masa berjanji dia jadi isim zaman. Okey. Al-internet miftahul maklumat. Internet itu adalah kunci kepada maklumat. Jadi bila kunci ni dia adalah alat, jadi miftah ni jadi isim alat. Baik, jadi kalau mustaqat bawah ni dia bagi tahu dah kan. Isim fa'il, isim maf'ul, isim fa musyabah, sirah mubalarah. Mukabbir dia kata isim fa'il. Kita ambil lah isim fa'il, mukabbir atas wazan mufa'ilun. Tapi mukabbir ni mikrofon tu alat. Tapi sebab dia punya wazan yang kita kira pada wazan dia atas wazan mufa'ilun. Fa'ilun tu adalah wazan fa'il. Okey, baik. Ni dia punya jadual dia, sama macam apa yang Ustaz terangkan tadi. Kalau fa'ilun
wazan fa'ilun. Tapi kalau ghairu sulasi atau wazan af'ala, fa'ala, fa'ala, infa'ala, ifta'ala, istaf'ala, maka kena tukar jadi kena fa'il mudhari', lepas tu yang fa'il mudhari' tu tukar jadi mim yang berbaris dhammah, dan sebelum akhir baris bawah. Yu'allimu jadi mu'allimun. Dia kalau allama, yu'allimu mu'allimun. Isim maf'ul atau wazan maf'ul. Kalau dia punya ghairu sulasi dia, dia sama macam isim fa'il tapi sebelum akhir baris atas. Kalau yu'allimu mu'allimun, dia jadi mu'allamun. Yang ni yubariku mubarakun. Sifat musyabahah, wazan dia fa'ilun, fa'ilun, af'al. Kalau af'al ni untuk warna. Sirah mubalaghah, wazan dia fa'ilun, fa'ulun, fa'al. Ni menunjukkan makna bersangatan. Isim zaman tambah mim dia, tambah mim. Isim zaman isim makan sama tambah mim yang berbaris fathah sebelum akhir baris bawah. Jadilah dia bermaksud kata nama menunjukkan kepada masa ataupun kepada tempat. Jadi isim alat ni kat sini dalam konteks bagi 3, Ustaz bagi lebih lagi yang senang lah. Mif'al, mif'alatun, fa'alatun. Jadi ini adalah wazan yang menunjukkan kepada alat kepada sesuatu kata kerja. Okey, baik. Jadi itu saja mushtaqat. Jadi apa yang penting apabila kita tengok apa saja perkataan, kita baca perkataan, oh ni isim apa ni? Oh ni isim fa'il. Jumpa dalam Quran contohnya, ini isim apa? Oh ini isim zaman. Tengok dalam isim, ini adalah isim, ini adalah isim maf'ul. Jadi kita boleh tahu apa ke jenis isim-isim. Jadi kita tengok isim tu, kita boleh tahu pula dia punya fa'il madi dia apa. Itu yang penting. Kita boleh tengok satu perkataan, contohnya Jabbar, dia punya isim, dia punya fa'il madi dia apa? Jabara. Kita boleh trace, kita boleh cari balik mana fa'il madi dia. Jadi itu saja daripada Ustaz. Kalau ada apa-apa teguran boleh tanya kat komen kat bawah. Jangan lupa subscribe dalam channel Ustaz ni. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala.